hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni berarti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit di dunia, bila dunia sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qara bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita. Yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, so saya bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah. Benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya memanjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar kesyukuran yang hadir dari hati yang sedar akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga membawa kita untuk ingat kepada Allah SWT, kerana tidak boleh tidak setiap perkara yang ada pada diri kita ini semuanya datang pada Allah. Hazza min fadli rabbi. Semua daripada Allah. Tidak ada adanya dengan sendirinya, tidak boleh. Dalam pemahaman akidah yang benar, semuanya mesti datang daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah. Baik. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ini dalam siri pengajian online dalam kitab Lisanul Haq, kalam-kalam kebenaran. Dan terima kasih kepada yang dah bersiaran bersama dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah. Bantu sebarkan insya-Allah kepada ejen-ejen kebenaran. Alhamdulillah. Bantu sebarkan, ajak kawan-kawan, sahabat handai, rakan taulan untuk bersama-sama dengan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini. Insya-Allah. Sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut perbincangan dan pengajian kita pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah bagi memberkati lagi majlis kita, insya-Allah mari kita sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bil uqad وتنفرق رب وتقضى بالحوائج وتنال بالغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر
وأصحاب الأخير عدد نعم الله وإفضاله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam yang penuh barakah ni, lain sekali Allah izinkan kita untuk bertemu dalam majlis ilmu secara maya ini. Moga-moga Allah istiqamahkan kita semua insya-Allah dan terus berada dalam suasana majlis ilmu. Dalam apa jua kesibukan kita hari ini, jangan kita sampai meninggalkan tunjang kepada amalan itu adalah ilmu. Tanpa amalan, tanpa ilmu, amalan itu akan rosak. Apatah lagi kita nak memastikan amalan yang kita duk buat hari-hari ini dalam keadaan yang mencapai martabat sempurna. Sempurna amalan itu dengan ilmu lah. Makin lama makin faham, makin lama kita nak tambah kefahaman demi kefahaman. Apatah lagi sekiranya kita berniat nak menjadikan hidup kita ini adalah amalan. Kita nak jadikan kehidupan kita ini adalah amalan, maka mestilah didasari dan dimulakan dengan ilmu. Dan ilmu apa? Ilmu yang membawa kita dekat kepada Allah. Itulah ilmu akidah, ilmu tauhid. Dan kemudian kita cucikan hati kita ini, yakni akhlak, pembangunan akhlak, tasawuf. Itulah penyucian jiwa, penyucian hati. Jalan-jalan yang telah dimulakan dengan ulama-ulama muktabar kita, seperti Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Junaid Al-Baghdadi. Itulah jalan-jalan tarik tasawuf kita, yang mana membincangkan dalam bab uslub akhlak. Dan Alhamdulillah perbincangan kitab Lisanul Haq ini tidak lari daripada perbincangan itu sebenarnya. Cuma kita menumpukan kepada bagaimana kita nak melihat kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita nak memperhalusi kehidupan yang sedang berlaku sekarang. Dipanggil apa? Yang sedang berlaku, present, yang sedang berlaku, mudhari', yang bukan yang telah berlaku atau yang akan berlaku, yang sedang berlaku. Bila kata sedang berlaku, makna kita nak kaitkan dengan kehidupan kita lah. Sebab tu kita kaitkan dalam perbincangan hakikat kehidupan, kemudian kita masuk dalam perbincangan lisanul haq, kalam-kalam kebenaran. Di mana kita nak mengkaji tentang bagaimana sumber kalam. Sebab kita ni hidup ni banyak bercakap. Kebanyakannya percakapan kalam tu dengan kalimah lah. Lisan, perkataan-perkataan yang digunakan dalam hidup kita. Tanpa sedar dia akan mengundang. Rupanya dalam perbahasan lisan ini, dia menjadi satu perkara yang sangat penting. Dalam kita nak menjaga iman. Menjaga contoh iman dan Islam. Dan pecahan perbandingan. Ya. Iman, Islam. Iman, Islam. Pecahan yang umum lah. Islam, rukun lah. Yang zahir. Nak menjaga Islam itu, bunyat Islam ala khamsin. Itu rukun lah. Menjaga rukun. Menjaga rukun yang 5. Nampak. Islam tu kena zahir. Nampak. Dia tak ada bajet-bajet Islam. Dia tak ada bajet-bajet. Dia kena nampak keislaman. Contoh aurat, solat, zakat, puasa, haji. Tu kena clear. Tu tak ada kompromi. Contoh bawa motor tak ada helmet. Nampak dia salah dia tu. Clear. Baik. Berbicara soal iman, tu pergi perbincangan tentang rukun iman. Baik. Jadi pergi pada rukun iman itu tak nampak. Gaib. Jadi bagaimana kita nak memastikan iman kita ni sentiasa berada di landasan yang benar? Bagaimana nak menjaga iman itu? Maka di sinilah kalau kita kait dengan hadis Nabi SAW itu, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nampak. Dan perkataan ataupun kalimah, qaul, berkata-kata ini menjadi rukun juga. Contoh dalam solat menjadi rukun qauli. Termasuk dalam perbahasan yang teras. Allahu Akbar, rukun qauli. Al-Fatihah, rukun qauli. Kan? Selawat pada Nabi SAW dalam tahiyat, rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullahi, rukun qauli kan. Jadi perbahasan lisan itu qaul, kata-kata itu bukan sebarang kata sebenarnya. Malah kalau kita pergi kepada perbahasan tentang akidah, sifat berkata-kata itu bukanlah sifat kita. Kalam itu bukanlah sifat kita. Sifat kita adalah bisu. Habis yang ada lidah dengan mulut ni Ustaz, ini adalah penterjemahan
asbab atau penzahiran untuk berkata-kata. Lemahnya kita ni nak bercakap kena ada lidah. Cuba potong lidah. Pendek, lidah pendek. Pelat terus. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Sebab apa? Lidah. Mulut, lidah, gigi. Punyalah lemah kita ni. Kita manusia berkehendak kepada zahir. Kepada asbab. Tu kita ni. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Cuba kalau kita lihat kan. Dalam satu keadaan yang saya nisbahkan. Yang mana sifat. Memang kita nampak kita boleh berkata-kata. Tapi berkata-kata bukan mutlak kita. Berkata-kata ini setelah diberikan sifat. Maka sudah pasti kaitan dengan Allah. Jadi maknanya pentingnya kita nak selaraskan kata-kata ini dengan apa yang Allah ridha. Allah uji kita juga. Ada kata-katanya Allah tidak ridha. Ada kata-katanya Allah ridha. Jadi kata-katanya yang Allah tidak ridha itu, maka dia akan mengganggu keimanan. Ini yang paling bahaya ni. Sebab lisan itu akan mengganggu iman. Sebab tu berhati-hati dengan lisan ataupun mesti selaraskan dengan iman, hati. Kadang-kadang kita berkata-kata tapi tidak selaras dengan iman di dalam dada. Jadi berhati-hati. Jadi maknanya perbahasan tentang kalam ini, yakni kalimah, perbahasan tentang kalimah ni adalah isu besar. Daripada kalimah itulah kita boleh nampak dia ini menjaga iman atau tidak. Sebab iman barang gaib, perkara gaib. Jadi mesti ada yang mengikatnya. Macam Islam. Islam itu luas, tapi yang mengikatnya apa? Rukunnya. Adalah syariatnya. Jadi yang menjaga iman apa? Lisan lah. Orang beriman, kalimah-kalimah yang meluncur keluar dari kalamnya, lidahnya, itu bukan kalimah-kalimah biasa. Mestilah kalimahnya berserta dengan keimanan. Habis Ustaz yang tak beriman tu bercakap tanpa apa? Dia sumbernya itu bukan dengan keimanan. Allah bagi dia berkata-kata, tetapi dia salah guna kerana nafsu yang ada. Sumbernya keadaan, kebendaan, keduniaan. Ini yang kita tidak boleh. Sebab tu setelah kita memahami kehidupan, malah orang tu kata, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Macam itulah. Kan? Pepatah mengatakan kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Nampak? Memang mulut ini satu perkara yang tidak boleh ada toleransi sebenarnya kalau perbahasan mulut ini. Sebab itu dengan mulut ini jugalah akan berlakunya keterlanjuran kata-kata. Yang mungkin yang pertama, keluarnya kata-kata kerana kejahilan yang ada. Ataupun kata-katanya dah betul lah, tetapi tidak pula selari dengan hatinya. Pertama katanya terus tak betul. Keterlanjuran, contoh dia keluar kata-kata kesat, kata-kata buruk. Itu sudah pasti kata yang buruk hasil dari hati yang buruk. Itu kata Nabi SAW. Kita buat murajaah, tak apa. Kita seringkali kena ulang dan ulang supaya kita faham. Kenapa dok bahas kalam ni? Ustaz, ilmu kalam ke? Bukan ilmu sekadar ilmu kalam yang kita dok faham tentang falsafah, tentang ketuhanan, kekuasaan. Itu pun jalan ilmu kalam. Tapi kalam yang dimasukkan di sini adalah bagaimana nak menjaga iman yang bermula dengan lisan. Kalamlah kalimah. Nah, kalau dalam bahasa Melayu, tata bahasa, pengajian bahasa. Pengajian bahasa. Tapi bahasa ni bukan kita nak kaji bahasa Melayu, tak. Bukan nak kaji bahasa Arab pun tidak, nak kaji bahasa. Tapi kita nak kaji sifat bahasa, ciri-ciri bahasa ataupun kata-kata atau kalimah yang diredainya Allah. Sebab memang hidup ini memberi kesannya itu dengan kata-kata. Alhamdulillah kita pun dah berbahas tentang ciri-ciri kata-kata yang hak, ciri-ciri kata-kata yang batil, kemudian kesan-kesan kata-kata kepada jiwa. Kita dah bincang panjang lebar. Ya sudah pasti sebut kata zikir. Zikir itu ingat Allah. Ingat Allah bukan dengan lidah, ingat Allah dengan hati. Tapi digerakkan dah lidah itu. Apa guna ada lidah kalau tidak menyebut? Nah, apa gunanya ada tangan kalau kita tidak berbuat? Apa gunanya ada telinga kalau tidak mendengar? Apa gunanya ada mata tapi buta? Itu Allah kata dalam surah Al-A'raf 179 tu. Qulubul la yafqahuna biha, a'yunul la yubsiruna biha, azanul la yasma'una biha.
Nampak? Ada lidah tapi tak nak sebut Allah. Baik tak payah ada lidah. Dalam hati je Ustaz. Memang dalam hati tapi kena zahir dengan lisan. Serentak. Dia gitu. Nampak? Jadi maknanya tadi kesilapan tadi. Pertama, apabila kata-kata ni memang terus-terus buruk terus. Kata-kata yang buruk, yang rosak. Itu datang dari hati yang rosak. Hati yang telah dipengaruhi oleh nafsu. Ada pun yang kedua, kata-kata ni nampak baik. Tetapi busuk juga. Sebab apa? Dari hati yang busuk, berpura-pura baik. Ditutup dengan kata-kata yang baik. Pun tidak boleh. Buruk pun tak boleh. Baik, pura-pura baik pun tidak boleh. Yang benar yang mana Ustaz? Yang total baik. Nabi kata. Kalau baik, baik semua. Kalau buruk, buruk semua. Tak boleh main-main. Kata ni, sebab itu kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita kata. Sebab tu mula-mula sekali kita kata, kita telah saksikan bahawa Allah itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berkuasa, yang layak disembah melainkan Allah. Nampak? Jadi bila kita sebut, fasa seterusnya adalah pastikan hati kita selari dengan apa yang kita sebut. Ini yang kita nak perhatikan. Kita nak perhatikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Benar. Kita kena total baik. Kafah keseluruhan. Ustaz, tak mampu saya nak cakap baik. Diam. Diamlah. Kalau tak mampu cakap baik, diamlah. Habis tu nak buat apa Ustaz? Diam. Belajarlah. Bersihkan hati. Itu. Dia tak ada dibiarkan. Saya dah memang macam ni lah Ustaz. Mulut saya ni memang tak berlesen Ustaz. Tu jangan kan makan penampar baru dia sedar. Dah tercabut gigi. Dah Allah nak bagi sampai dia sedar sampai bila. Asyik tak erti nak jaga mulut dia. Kan. Kadang tu dia boleh cakap macam-macam tu. Contoh ya. Dulu dia tak erti nak komplain makanan. Tapi bila dah ada kebendaan. Erti pula dia komplain tak sedap. Bila dah ada duit, dah ada pilihan, dah ada keadaan yang boleh mempengaruhi dia, dah ada kebendaan, dah boleh pandai pula nak menentukan ceh mana yang sedap, kedai mana yang sedap. Mulut dia tidak dijaga dengan baik. Kerana sudah dipengaruhi oleh nafsu dia. Dia cakap kau sukalah. Duit saya. Hak saya lah. Mana sayanya? Mana sayanya? Kalau kita pula. Cakap pun Allah bagi tolong cakap daripada awal dulu bisu terkia-kia nak bercakap. Baru umur 2 tahun, baru 3 tahun, 4 tahun baru kena huruf dengar baru kau tidak pelat je. Ayat ajar 1 barulah lancar sikit dia ajar 2. Lambat betul proses dia. Dah pandai cakap terkia-kia lagi nak buat ayat, terbalik-terbalik lagi susun ayat. Bila dah pandai buat ayat, dah ayat mapu-gapu pula. Dah macam-macam nak betul. Nak sampai ke tahap lancar bercakap tu dengan apa? Nampak? Itu kadang-kadang ni lisan ni dia tak jaga dah. Dia nak kata dia kata dia orang kan. Sebab tu kata Nabi SAW, al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Muslim yang sebenar itu adalah yang mana dia min lisan wa yadi, tangan dan mulut dia menyebabkan orang tidak rosak, tidak mudarat dengan tangan dan mulut. Biasa kalau mulut naik, tangan pun jalan sekali. Biasanya gitu. Contoh, Allahu Akbar. Automatik kita, walaupun itu sunat. Allahu Akbar. Nampak? Lidah bercabang. Ya, itu perumpamaan lah tu Tuan Najahiyah, surah Najahiyah. Lidah bercabang, mulut cakap lain, hati cakap lain. Tak boleh lah. Itu nama lidah bercabang. Mulut puji kawan. Bagus yang kau. Baguslah kau dan hati. Perasan kau. Hati kutuk balik. Kutuk kawan tu. Cakap belakang. Depan, bagus ni. Tak barik ni. Tapi belakang cakap lain. Jangan main kena tulang. Nak cakap kata depan kat saya. Jangan kata belakang kau. Dan sia-sia ya pahala bagi kat saya. Nampak? Biar keseiring.
Habis Ustaz kata depan-depan buruk-buruk, biar nampak sangatlah nampak diri tu buruk pula. Sebab tu sebenarnya dua-dua tak boleh. Nak kata buruk terang-terang pun tak boleh. Nak porak-porak baik pun tak boleh. Jadi betul-betul baik. Benar-benar baik. Sungguh-sungguh baik. Tu dia. Sebab itu bila Allah pilih kita, bila kita dah faham proses kehidupan ini, yang nak berubah ni, kata ulama, once bila dia berubah, pasti kata dia berubah. Dan dia mula nak, dia panggil apa? Memastikan setiap apa yang dikata di kota. Apa yang dikata di kota. Aku nak berubah lah. Dulu selalu cakap, main suka-suka cakap. Kali dia cakap elok, berlapik. Dia cakap elok. Itu orang yang nak berubah. Sebab tu perlu diuji. Okey, Ustaz, kenapa saya makin berubah? Ujian makin kuat datang. Sebab nak ujilah, betul tak dia ni mulut dia baik? Betul ke ataupun masih menutup keburukan dalam hati, baru berubah pada mulut je? Luaran baru. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Orang pun nampak, bagus dah dia, berubah dah dia ni. Sekali Allah uji. Terkeluar pula makian-makian dia. Kosong lah. Dia pergi masjid lama ni. Ataupun pakai tudung cantik dah. Bila Allah uji, keluar makian-makian. Kosong semua yang dibuat selama ini habis. Sebab apa? Bimbang-bimbang jadi kazab tak, pembohong. Kan munafik itu dosanya jangan main-main. Sebab tu kita kena belajar dan berusaha untuk selarikan niat kita dan lafaz kita. Malah tidak cukup dengan itu, niat, lafaz dan zahirkan perbuatan. Qalbi, qauli, fi'li. Qalbi, qauli, fi'li. Ini mesti selari dan seiring. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, luar baru, dalam belum tahu. Luar mungkin nampak baru, dalam haru biru. Tapi macam mana nak tahu? Lambat laun tahu juga. Pecah tembelang orang panggil. Pecah tembelang orang panggil. Siapa yang tahu ni? Allah Azza wa Jalla. Nampak? Jadi, ya, sebab itu Puan Sakinah benar. Mulut ini, kedudukannya antara akal ni otak lah. Gambarannya pada fikir dan hati. Di tengah-tengah ni, diikat ni dua ni. Ni, lidah ni sepatut orang kata lidah tak bertulang. Ya, memang lidah tak bertulang, tapi dia bersyariat. Fikir, zikir. Zikir, fikir, baru cakap. Patutnya, kita zikir, kita fikir, kemudian kita sebut. Ni kalau kita sebut, baru fikir, Haru kita. Sebut baru fikir. Apa fikir tadi? Entah. Kau tahu tak kau maki dia tu? Ya ke? Tak terfikirlah aku. Habis. Maka tak guna akal. Nampak? Bila fikir, zikir. Kenapa di sini? Sebab Nabi kata, hauna taqwa. Malah yang menjaga sebutan itu, zikir. Kemudian menjaga fikir. Menjaga lisan ini, qaul. Benar Puan Rosmi ni. Akhirnya pecah tembelan juga si Azazil tu, siapa namanya. Nampak je okey kan. Sekali Allah tahu, habis terkeluar, habis terbarai. Ini kita bimbang. Sebab tu, kita kena minta doa. Allah kuatkan hati. Apa pun dia mesti dengan hati. Ustaz, habis tu Ustaz, tak tahu ni Allah uji akan datang. Mana tahu mulut saya ni kan celupa ke apa ke. Saya nak berubah Ustaz. Okey. Kalau begitulah keadaan dia, maka kita kena mulakan dengan hati. Itu namanya berhati-hati. Berhati-hati. Jadi, bila kata berhati-hati, tu bermula tadi menjaga zikir itu. Menjaga zikir itu dengan berhati-hati. Maka itulah kalam perbincangan kita yang mana kita nak kaitkan pada malam ini. Semalam pun kita sentuh, iaitu kalam basmalah. Bermulanya dengan bismillah. Atau bermula dengan berzikir. Zikir itu adalah bermula dengan nama Allah. Bismillah tu mana dengan nama Allah. Kalau la ilaha illallah tu datangnya penafian. Itu kalimah tauhid, kalimah thayyibah. Tapi kalau bismillah itu dengan nama Allah. Bermulanya kalam itu semua tidak boleh ada melainkan bermula dengan Allah. Dengan Allah baru ada kalam. Mana boleh ada kalam baru ada Allah? Kesalahan itu.
Hati-hati perletakan itu. Malangnya kalau tidak menjaga lisan di Haramain, di Baitullah di sana. Oh iya. Di sana itu tanah suci. Tapi bukan sana di sana je di bayar tunai. Di sini pun dia bayar tunai sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyakkan zikir, saya ingat Allah. Selalu kita dengar. Banyakkan zikir, banyakkan zikir. Macam mana nak kita takrifkan banyakkan zikir? Saya lebih suka letakkan nama banyakkan faham. Zikir itu adalah dengan kita faham. Contohlah, zikir tu ingat, banyak ingat. Ingat tu faham sebenarnya. Contoh orang yang dah balik tahu jalan ke rumah dia dah ingat. Betul? Hari-hari balik rumah, balik kerja, dah ingat atau balik kampung, ingat tak? Ingat. Dia ingat tu dengan apa? Dengan faham kan? Bila dah faham, tak payah pakai waste lah. Tak payah ingat dah sebab dah faham. Itulah ada kata pengajian ya. Ingat itu setelah tiada ingat. Ingat setelah ingat tu macam mana tu tak ada ingat dah faham lah. Kalau baru-baru nak ingat itu belum faham. Sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Baru nak nyanyi, tak faham lagi tak? Nampak? Masih mat nyanyi, tak faham lah. Situasi tak tanya orang, boleh dikira ketetapan Allah. Bukan boleh dikira, semua perkara di dalam ketetapan Allah. Tuan Ilyas, dia tak ada boleh kira dia. Semua Allah kata. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. La tataharraku zaratun biiznillah. Semua dengan izin Allah. Orang santau. Kata Naya ni, orang santau. Pum. Ya, santau itu tidak boleh berlaku tanpa izin. Kalau boleh berlaku tanpa Allah, mana hebatlah orang tu. Jadi kita tak naklah nampakkan orang tu hebat, kita nampak Allah bagi izin. Adakah Allah rida? Tak semua keizinan itu Allah rida. Tak semua benda yang Allah izin itu Allah rida. Semua Allah izin. Semua dengan Allah. Tak semua yang Allah izin dengan Allah itu Allah suka. Tapi sebab Allah nak tunjukkan kekuatannya, kehebatannya, contoh kejadian siang, kejadian malam. Allah mesti boleh buat dua-dua. Kalau sekiranya Allah hanya boleh buat siang, maknanya malam ada Tuhan lain pula lah buat. Tak boleh. Salah. Bersalahan dengan sifat Esa Allah. Sakit Allah boleh buat. Sihat tak boleh. Tak, jangan. Allah tu sifatnya sempurna, kudus, suci. Jadi semuanya dari Allah. Cuma ada peringkat yang Allah izinkan. Tetapi Allah tidak rida. Rugilah. Rugilah dia. Allah izinkan dia buat jahat. Dia pun kata Allah izinkan. Dah tu Allah rida tak? Tak. Dah. Habislah. Dah Allah tak rida nyanya. Jangan main-main. Allah. Dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut cakap maaf tapi masih duk sebut-sebut kesalahan. Dia ada dua kategori. Sebut-sebut kesalahan ini ada ketikanya contoh anak murid dengan guru ataupun suami nak mengingatkan balik. Itu tidak jadi isu. Kadang kita lupa kesalahan kita, ruyuk terus. Pak masih tak buat tak tahu. Dia buat macam suci terus. Orang yang Allah ampunkan dosa dia, dia tak akan lupa dosa dia. Itu ciri orang yang diampunkan dosa, dia akan sentiasa diingatkan tentang dosa dia. Tak apalah, tak ada masalah lah. Contoh suami dah maafkan isteri, tapi ada perangai isteri yang masih lagi orang kata apa, diungkit. Padahal bukan ungkit. Bagus orang ingatkan dosa kita sebenarnya. Kau tahu kau ni siapa? Kau? Ya bang, saya tahu. Itu kena okeylah kesalahan. Kalau diingatkan, tahu tak kamu ni daripada bangkai, daripada air mani, nak diingatkan macam tu. Lagi bernanah tinggal. Sebenarnya inilah pengajian untuk kita hilangkan diri sebenarnya. Lagi-lagi sekarang ni kita nak cerita tentang kalam basmalah ni. Bila kita nak mulakan dengan nama Allah, pastikan nama kita tak ada. Ni kalau masih dua-dua sama naik ni, nak cakap macam mana? Nak cakap tentang diri ke nak cakap tentang Allah? Mana satu ni? Iblis dah gagal lah. Nanti kan kalau masih ada dua kehendak, habis.
Nak cakap tentang dia atau tentang Allah? Dengan Allah atau dengan siapa kita nak cakap ni? Jadi kalau dengan Allah, bercakaplah dengan apa yang Allah nak. Allah nak cerita tentang dia. Wa rabbaka fakabbir. Nampak? Cuba kita tengok. Okey, sekarang mari kita lihat. Kita rungkaikan satu-satu. InsyaAllah. Tak sempat, kita sambung lagi. Tak usah rasing-rasing, tak ada apa nak kejar. Kerana masing-masing bersiap sedia dah. Tak ada apa yang nak kejar pun, tak apa. Jangan terkejar-kejar. Sebab masing-masing semua dah ada, dipanggil ending point dia mati tu tak payah kejar. Sampailah dia nanti, tak payah kejar. Tak ada apa yang nak terkejar pun. Sampai masa, sampailah. Okay? Baik, sekarang ni cuba tengok. Bila kita nak bercakap ni, apa niat kita bercakap tu? Apakah tugas utama? Allah bagi cakap ni untuk apa? Untuk bawang Rangers ke? Untuk cerita pasal rumah ke? Untuk cerita pasal saham ke? Untuk cerita pasal harta ke? Untuk cerita pasal apa? Untuk cerita pasal Cik Kia ke? Cerita cinta 7 hari ke? Macam-macam cakap tu. Sebelum kita nak cakap benda-benda tu, apa percakapan yang utamanya Allah nak? Allah bagi kita bercakap ni. Ingat boleh beli ke cakap ni? Pergi klinik apa hospital, jumpa doktor bagi peti suara satu dia. Ingat peti speaker macam jual kat kedai apa ni, speaker katanya. Nampak? Tak boleh. Bila kata Allah bagi kita cakap, so cakap untuk apa? Sebab itu kalau kita lihat, kita rujuk balik wahyu yang pertama turun. Cuba tengok. Bagaimana perubahannya corak penyampaian atau percakapan baginda Nabi SAW. Kat mana perubahan yang besar? Apabila perubahannya bermula dengan wahyu ini. Iqra. Iqra. Bacalah. Baca kan? Baca ni termasuklah dengan lisan. Baca. Iqra. Qara'a. Iqra ni baca. Kita pun kait dengan ilmu. Membaca jambatan ilmu. Nah, baca ni cerita tentang apa? Kalimah lah. Nak baca kalimah mesti dengan kenal dulu nama. Dia panggil apa? Ada cikgu bahasa sini. Kenal nama. Kata nama. Isim. Sebelum kita tentang isim, apa nama yang utama? Tu kena faham. Semua nama. Nama. Kemudian ada nama khusus pula. Kalimah. Kalimah apa yang paling utama? Itulah Iqra, bacalah, bismi. Masa ni tak clear lagi. Bismi mana? Kata ganti nama. Bismi Rabb. Tu. Bismi Rabb. Rabb ini bismi rabbikal ladzi. Rabb yang mana ni? Rabb yang menjadikan semua. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan? Ada cerita nama siapa ni? Isim. Nama. Nak cerita tentang nama siapa? Maka turunlah asal daripada baca ni, dengan baca ni untuk mendapat ilmu, tapi mestilah dengan kalimah. Mesti ada perkataan, kata-kata yang disusun sehingga dia menjadi ilmu. Macam contoh malam ni, dengan susunan prosa kata sehinggalah menjadi karangan. Disusun sehinggalah faham. Maka mesti ada namanya. Nama kata itu juga membawa kepada nama yang memegang semua kalimah. Boleh bercakap usaha ni, apa tajuk apa pula ni? Alhamdulillah lah. Ni nak bagi tahu, walaupun usaha lah, buatlah ikhtiar macam mana pun. Sifat berkata tu bukan sifat kita, itu je. Faham itulah. Ni kita tengah mengaji tentang hakikat.
Yang ini kita tidak tengok pada berkata tu dengan diri, dengan lidah, dengan mulut, dengan ilmu, dengan tak. Berkata dengan sifat. Sifat itu yang ini ciri. Yang ini ada empunya. Malah bila Allah bagi kita boleh berkata umur 6 tahun, anak dah boleh bercakap. Nak cakap apa? Dia anak, okey. Semua yang menonton malam ni. Bila anak tu dah boleh cakap, apa kita ajar pada apa? Apa yang kita ajar kat dia? Ni. Yang mak-mak ni, yang pak budak ni, yang besar panjang ni. Ni. Kalau ustaz dah tak ada anak kecil ni ustaz. Tak apalah, kita cakap anak buah ke ataupun faham-fahamlah. Kahwin lagi ke kan. Dapatlah anak baru. Alhamdulillah. Bila anak tu boleh cakap, kita ajar apa? Abi. Abi pula perkataan mulut keluar. Nabi kata kita yang mencorakkan dia, mak pak yang mencorakkan dia. Apa? Ayam. Ayam ni kenal. Ngajar. Sebut dah. Nak sebut Allah. Allah rasa macam, tak boleh lagi ustaz dia sebut. Patutnya dengan Allah lah dia boleh sebut tu, bukan dengan mak pak. Bukan dengan mak bapak yang boleh menyebabkan anak tu boleh bercakap. Dengan Allah. Kenapa tiba-tiba keluar mulut daripada mulut seorang anak yang kecil itu tidak dimulakan dengan Allah? Nampak? Sebab itu tengok bismillah ni. Ini yang dalilnya. Itu kalam basmalah. Bisrob yang mana? Itulah datangnya kalam bismillah. Inilah kalam basmalah dia panggil. Bermula tu dengan Allah. Huwa awal, huwa akhir. Di sini kita nak mengaji. Bagus. Baguslah kalimah Allah. Nak ingatkan je. Bagus. Urut abjad A. Urut alif. Rumi alif. Jawi alif. Rumi A. Allah. Hebat tak? A. Allah. Ni ja'alah kalau kat Indonesia. Allah. O. Kita A. Jawi pun bermula dengan ni. Kalau alif lam ni dan pegang ni, alif lam makrifat ni merujuk kepada khususan. Nampak? Kalau nak pergi pada Rumi, sama juga A. Alif pun tak boleh lagi. Dunia, katalah ni Rumi ni dunia ni ustaz. Dunia pun tak boleh cari dengan Allah. Jawi ni akhirat. Akhirat pun dengan Allah. Nak lagi mana? Tu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi inilah kalam atau baca ni dengan apa kita boleh baca atau nak baca dengan nama apa. Kalimah nak menyusun kata-kata ini. Itulah dengan Allah yang memiliki sifat ataupun asma-asma'nya. Ar-Rahmanir Rahim. Ini pengajian nanti keluar. Dengan kalimah-kalimah ini, ni kalimah ada alif lam ni kalimah isim lah. Kalimah membawa kepada nama. Ar-Rahman alif lam, alif lam, alif lam. Ni isim, kalimah isim. Dengan kalimah inilah kita hidup. Kita berkata-kata dengan kalimah Ar-Rahman Ar-Rahimi. Allah Ar-Rahman Ar-Rahimi. Ar-Rahman Ar-Rahimi. Ar-Rahman ni cerita tentang bagaimana Allah jadikan seluruhnya. Allah bagi kita lidah, bagi mulut, bagi mata, bagi telinga, bagi semua. Rahman, Rahimi, pengasihnya Allah itu Allah ajar kita lah beramal dengan lidah. Kalau Rahman, Allah jadikan saja. Allah jadikan. Rahimi, Allah haluskan lagi. Dengan Allah masukkan pula dengan lidah tu sebut aku. Allah Akbar. Sebab Rahimi, ulama meletakkan ni khusus untuk orang beriman. Rahimi, pengasih, penyayang, halus. Iman, Rahim. Apa tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini bila kita tengok wahyu yang kedua turun, itu adalah surah Al-Mudassir.
Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa rabbaka fakabbir. Nampak? Wa rabbaka fakabbir. Nah, sudah pasti mulut kita ini kena diajar, lisan ini kena diajar, bukan berkata ikut apa yang kita nak kata, bukan. Berkata misinya mesti membesarkan Allah. Ini yang pertama. Maka imanlah yang akan mengambil alih kata-kata kita. Bila kata iman mengambil alih, iman duduk depan, maka lisan akan ikutlah. Sekarang ni mungkin lisan ke depan, iman entah ke mana-mana. Sebut juga Allah tapi iman tak ada. Bimbang-bimbang jadi dipanggil apa? Saksi palsu. Kita sentuh kan saksi palsu. Sekarang ni kita nak mulakan dengan iman. Iman mula dengan apa? Dengan Allah lah. Bismillah. Dengan Allah lah. Bismillah. Malah, kata Nabi SAW, yang mana setiap ucapan atau perkara, kullu kalamin au amrin, setiap ucapan atau perkara yang tidak dimulakan yuftahu bi zikrillah, tidak dimulakan dengan mengingati Allah, maka amalan tersebut akan terputus. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nampak? Lisan ini perbuatan. Perbuatan lah, amal. Maka sebutan itu, percakapanlah sebutan lisan. Sebutan. Bila kita dah sebut, dia jadi perbuatan. Tapi sifat atau ciri sebut tu, apa yang kita sebut dengan lidah tu, apa yang keluar. Apa kita isi? Itu mesti diisi dengan iman. Kata Nabi SAW, setiap ucapan atau perkara atau amrin, perbuatan yang tidak dimulai dengan zikrullah, maka amalan tersebut akan terputus. Terputus apa? Dengan Allah. Allah tak pandang. Oh ya Allah, berapa banyak kita cakap ni kita tak mula dengan Allah. Kita cakap ikut kita. Sebab tu ini asasnya. Nampak? Jadi sekarang ni cuba tengok. Dan bila kata dengan Allah, misi nampak. Allah suruh warabbaka fakabbir. Itu mesti besarkan misi kita hari-hari kita nak bercakap ni. Kita mesti dah bila iman dah menguasai, iman mula kita nak letakkan di depan. Maka iman kata, kita Allah bagi bercakap ni, Allah punya ni. Ni iman cakap. Allah suruh gunakan lidah ni untuk fakabbir, besarkan Allah. Maka datanglah perwasan lisan yang mana datangnya kalam subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Inilah zikir Allahu akbar. Takbir, tahmid, tasbih. Ini sebenarnya, sebab tu sebenar kalau tengok, kita ni Allah beri kelebihan cakap tak apa-apa macam-macam bunyi ni. Sebenarnya kalau tengok wallahul khaliqul, surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbih. Nampak? Semua ciptaan Allah, semua tasbih ke Allah. Manusia yang keras kepala, yang tak kerti bahasa je. Yang mana tak kenal Allah lah. Tasbih tu bukan dia pegang tasbih. Itu alat yang mengingatkan kita untuk puji Allah. Tasbih. Tak cukup dengan aku. Waktu Allah nak jadikan khalifah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat cakap apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu fiku dima wa nahnu nusabbihu wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami ni dah puji. Nampak? Semua makhluk memuji Allah. Sebab tu semua rezeki ditetapkan. Burung, berkicauan, binatang, bertebaran, berkeliaran. Kenapa rezeki mereka tetap? Kenapa tidak pernah habis? Sebab mereka memuji Allah. Kita ni nak rezeki
Oh, kena usaha. Bukan kena zikir. Habis Ustaz, usaha tu, habis zikir duduk saja. Siapa kata duduk saja zikir? Zikir bukan duduk saja. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dah. Alladzina yazkuruna Allah. Orang yang ingat pada Allah. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Diri, bangun, baring. Maknanya perbuatan ini adalah zikir. Patutnya kita tak nak rezeki, usaha. Nak rezeki, usaha. Tu je kerja. Rezeki nama Allah dah patutnya. Tapi sebab malas nak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar sekarang. Macam tak masyuk dah Ustaz. Tak masyuk pula. Nampak? Allah Akbar. Kita ambil remeh kalimah-kalimah yang agung ni. Memang ini. Memang kalau ikutkan kerja ni subhanallah je lah. Memang malaikat, binatang semua bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma kita dia tak dengar dengan bahasa dia lah. Bahasa alam lah. Kalau dengar kita lagi. Mati terus. Sebab dengan bunyinya itu. Dengan seluruh alam ni bertasbih. Kita je macam-macam ni. Genam telinga ni kita dengar macam-macam bunyi lain. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Hadis lain kata Nabi SAW, riwayat Imam Ibn Majah. Kullu amrin, setiap perkara yang tidak dimulai, la yubda'u fihi bilhamdi aqta', kata Nabi. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka amalan tersebut akan terputus. Bayangkan. Kita tak lazimi lisan kita bismillah, alhamdulillah, Allah Akbar. Tak. Kita ingat ada kalam lain yang lebih mulia daripada subhanallah kot. Kita ingatlah. Oh my God, kata. Oh pocut. Apa lagi? Oh I see. Okey. Dia cakap benda. Kau boleh, payah cakap ni Islamik sangatlah. Allah Akbar. Apa pesen manusia kadang-kadang kan? Punya nak override kata-kata Allah. Sedangkan kata-kata itu Allah yang memiliki. Maka Allah yang berhak disebut banyak kali. Sebab milik Allah. Penaja utama. Cuba tengok kalau kita taja suatu perkara. Asyik nama dia disebut. Sikit nama dia. Sikit nama dia. Penaja pula, penaja semua pula tu. Habis semua-semua dia nak buat. Dengan apa? Pernah satu ketika dulu tu kan, dengan stadium sekali nak colourkannya. Ikut colour dia. Asal iklan muka dia. Asal iklan nama dia. Dekat baju jersey pun bubuh nama dia. Allah. Nampak? Habis Allah yang memiliki sifat kalam ni, kenapa tak nak sebut? Ubah. Kali ini ubah. Ini mula kalam basmalah. Kata Nabi SAW, yang tidak dimulai, tak tahu nak mula. Sebab tu alhamdulillah mengaji Iqra' ni. Mengaji Iqra' tu bukan mengaji Iqra' Aba. Itu pun satu Iqra' juga. Ni baca kehidupan. Tengok kehidupan dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Ini tengok kerja dengan nama kita. Ini kerja saya. Tengok bisnes dengan nama saya. Tengok semua benda dengan kita. Mana Allah? Mana nak mula dengan Allah? Sebab tu kadang-kadang rumah tangga huru-hara. Tidak dengan Allah. Yang nampak apa? Kasih sayang antara kami berdua. Best man win, kata orang kata. Ada satu kenyataan tu kan. Best man win, kata. Dengan kasih sayang, dengan yalah saya ni, dia kata dia ni kalau dia tekad, dia akan pastikan halal. Dia akan halalkan saya. Amboi, dengan apa dia kahwin tu? Dengan apa dia? Orang duk telefon, tengok romantiknya pasangan tu. Dengan nama siapa? Dengan nama orang ke bertemu dua tu? Di mana nama Allah? Sebab tu bila hilang Allah, bila hilang kalimah Allah, terputus amalan. Amalan yang tidak ada Allah bersamanya. Hancurlah. Sebab yang kekal hanya Allah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Mulakan dengan kalam dan lihat. Lihat itu, baca. Kita nak kali ini, dia kalam basmalah. Ini lisan atau kata-kata yang kita lihat itu terbit walaupun mulut kita belum melafazkan, tetapi kefahaman dah sampai dulu. Itu kita nak.
Ya cikgu. Ya cikgu Maya. Doktor kata, ada, apa tu? CYST tu apa? Saya tak rasa terkejut apa-apa pun dalam hati mudaratnya pada Allah. Masya Allah. Syafaqillah. Mendengar Allah hilangkan mudarat pada tu. Apa benda tu CYST tu? Saya tak tahu. Ketumbuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa. Ini kan alhamdulillah cikgu. Nampak? Bila kalam Allah uji. Ya, kalau dari satu sudut itu satu benda yang bakal memberikan kesan-kesan sampingan. Tapi bila dah belajar nampak, subhanallah. Tiada mudarat pada ketumbuhan ini, mudarat hanya pada Allah. Atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Ini kau boleh dilazimilah, subhanallah. Luar biasa ni. Okey. Baik. Ya Puan Atilia, itulah statement yang keluar, best man win. Sebab tu kadang wanita ni menjadi fitnah bagi lelaki apabila dia berjaya menakluki wanita itu. Apatah lagi wanita itu menjadi dambaan buruan lelaki, kononnya. Kononnya lah. Apalah. Di mana tempat itu cikgu? Selawat bismillah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak. Katakan tiada mudarat pada ketumbuhan ini, mudarat pada Allah. Buat berkali-kali dengan yakin insya-Allah. Di samping teruskan treatment yang ada, dengan yakin lakukan. Dengan Allah, sakit pun dia, sihat pun dia, mudarat pun dia, manfaat pun dia. Cuma letakkan betul-betul. Ni memandangkan terus dah cikgu dah cakap situ. Ni praktisnya. Bila Allah datangkan situasi itu, apa perkataan yang paling tepat dan paling baik kita nak cakap? Itulah dengan Allah. Masih ke hospital? Ya, insya-Allah cikgu, moga-moga. Okey, sekarang ni paling tepat yang pertama, allazina iza asabatum musibah qalu inna lillah. Dari Allah. Ni cikgu kena sebut macam ni cikgu. Dari Allah ketumbuhan ni datang, kepada Allah ketumbuhan ni dikembalikan. Tu sebut direct tu. Jangan kita kadang-kadang ada orang sebut dari Allah, yelah, dari Allah. Tapi di hati kita simpan lagi tu. Bila aku. Jangan. Terus. Submit terus. Dari Allah. Sebut direct. Direct apa yang kena tadi. Dari Allah ketumbuhan ni datang, kepada Allah ketumbuhan ni dikembalikan. Satu. Keduanya, bila perkara itu mula pergi kepada side effect, ada kesan-kesan sampingan, maka alhamdulillah cikgu dengan lafaz. Dah Allah dah bantu mengaji ni, alhamdulillah. Baik, yang kedua, sebut dengan tiada mudarat pada, ni sebut dengan tepat. Tiada ada mudarat. Tiada ada mudarat tu lebih tepat. Tiada ada mudarat pada ketumbuhan. Mudarat ada hanya pada Allah. Tu. Tiada ada mudarat pada ketumbuhan. Mudarat ada hanya pada Allah. Mestilah dari ibu. Seorang lelaki itu ibunya, bukan isterinya. Kalau isteri, untunglah kalau 4 isteri. Seorang isteri dah berjaya setara itu, kalau 4. Hebat lagi lah kan. Wanita itu ibunya, bukan isterinya. Isterinya peneman. Letakkan balik kepada utama. Tiada ada mudarat pada ketumbuhan ini. Mudarat ada hanya pada Allah. Itu kalam dengan Allah. Dengan yakin, insya-Allah cikgu, moga-moga Allah tunjukkan kekuasaan, insya-Allah. Dengar kat dalam hospital kan, masya-Allah, subhanallah. Tu untung ni. Untung ada ilmu ni. Nampak? Subhanallah. Tak terkejut, boleh terima, masya-Allah. Tu. Atas kehendak-Mu ya Allah, dan kepadamu angkat. Boleh juga macam tu. Tapi kalau misal kata
dengan perkataan yang lebih tepat tadi, dengan sebab kita berbicara tadi bismillah ni, kalam bismillah. Bila kata bismillah, kalam basmalah, ini kita nak lihat tentang nama asma yang mewakili sifat. Contoh, apa nama tadi pada keadaan tadi? Nama apa yang ada pada tu? Yang ni ad-dar. Direct. Mudarat. Sifatnya memang mudarat. Sekarang ni mudarat ini dipakai pada keadaan itu. Mudarat ni diletakkan pada keadaan itu. Biasanya adat dikaitkan mudarat pada ketumbuhan. Biasanya. Okey, sekarang ni bila dah mengaji, bila mula dengan Allah, kalam basmalah ni, maka kita nak ambil balik sifat ini, dikembalikan kepada asma'nya, dikembalikan kepada empunyanya. Maka moga-moga ia menjadi satu asbab kepada kesembuhan. Moga-moga. Namun kita tidak boleh duga kerana itu bukan sifat kita. Tidak boleh sebut-sebut pum jadi. Wallahu alam. Itu sifat Allah. Nama Allah. Tetapi dengan ilmu ni kita angkat nanti. Mudarat, biasa orang kena, mudarat ni, sakit ni. Sekarang ni kita angkat dengan ilmu tu. Mudarat. Tu kata terus kepada tepat perkataan kalimah tu. Jadi kalimah itu kita sebut tepat, mudarat. Sekarang ni yang disebut itu mudarat. Okey, mudarat ada tempat asal tak? Ada. Mudarat itu sifat. Namanya ad-dar, yang maha memberi mudarat. Okey, balikkan kepada nama. Baik, nama ni ada lagi tak empunyanya? Ada. Allah. Ni, Allah ni, bismillah ni. Ni. Baik, bila balik kepada Allah, maka kembalikan kepada hak. Yang kekal. Yang mana tiada berubah-ubahnya. Sentiasa ada. Dialah yang pertama, dialah yang terakhir. Allahu Akbar. Baik. Jadi sekarang ni sama-sama. Dia punya kata kalam dia. Okey, sekarang tiada. Okey. Ada mudarat. Ini ayat yang sama. Ini standard. Tiada ada. Sebab apa tiada ada, Ustaz? Sebab nak ceritakan tiada menafikan, ada menyatakan. Ada. Ada ni tiada, ada nak menafikan sifat yang ada ni. Tu. Dua benda yang kita nafikan. Mudarat satu, ada satu, mudarat ni dua. Tiada ni la. Tiada ada mudarat. Itu standard. Pada apa kita nak tanya? Pada apa? Pada, okey, isi tempat kosong. Ini nak membesarkan Allah lah ni. Wa rabbaka fakabir. Banyak lagi lah kata kalam-kalam nanti kita syarahkan insya-Allah. Pada apa? Pada sihir. Pada apa? Sebutlah pada apa yang sedang situasi itu berlaku. Ini kita panggil makhluk ataupun keadaan. Ataupun kita letakkan di sini situasi. Apa saja situasi yang sedang berlaku di situ. Macam Cikgu Maya tadi, ketumbuhan. Okey, jadi tiada ada mudarat pada ketumbuhan. Sampai situ juga isbatkan. Ambil balik mudarat. Hanya ada pada Allah. Khalas, titik. Okey, tidak cukup itu. Tambah pula, mudarat ada tak pasangannya? Ada. Nafi'. Memberi manfaat. Okay. Bila kata memberi manfaat, maknanya kita letakkan balik. Manfaat hanya pada Allah tu. Maknanya tiada ada manfaat pada ubat. Manfaat hanya ada pada Allah. Tu pula. Kita nak makam, nak pergi penyembuhan. Tadi baru kerincing. Bila penyembuhan, mesti kita nak makan sesuatu, betul tidak? Kita nak minum air dia ke, kita nak minum ubat ke, apa ke syariat yang diberikan. Baik, manfaat tidak ada pada tempat tu. Manfaat tidak ada. Ini kalam basmalah yang kita nak huraikan. Manfaat itu tidak ada pada situ. Jadi contoh sekarang ni, katalah doktor bagi satu perkara. Ni, makan ni, 3 kali sekali, 3 kali pegang. Kita yang ada ilmu ni, kita tengok. Okay, manfaat tak ada pada benda tu sebenarnya.
Jadi tiada ada manfaat pada ubat ni, manfaat hanya pada Allah. Ya Allah berikan manfaatmu. Tu. Dia ada sambung pula bawah dia. Ya Allah berikan manfaatmu. Turunkan manfaat, turunkan penyembuhan. Macam-macam lah. Tapi dua tak ada. Dua itu yang lebih rapat ataupun mudah untuk kita faham. Kalau mudarat habis pada situ saja. Tiada ada mudarat pada penyakit atau pada sihir atau pada santau atau semualah. Mudarat hanya pada Allah. Ingat, lagi sekali saya ulang. Kita ni bukan bukannya makam wali. Jadi tolong buat banyak kali. Itu saja. Kalau dah makam wali, belum sebut jadi dah. Niat dah susah sampai dah. Tu belum sebut. Tapi kita ni makam-makam yang makam-makam kuali, maka sebutlah banyak kali. Kalau ragu, buat lagi. Ragu, buat lagi. Sampai hilang ragu. Cuba tu bila ada majlis ilmu, sebenarnya salah satu majlis ilmu ni adalah menghilangkan ragu. Supaya kita beramal itu, kita ingat Allah. Baik, jadi, bila minum, bila makan ubat, bila buat semua benda, ya Allah, tiada manfaat pada ubat ni. Manfaat hanya pada engkau. Turunkanlah manfaatmu. Barulah zap. Ya, makan ubat memang sebab kita tahu tapi kita tak lafazkan. Rugilah. Kita hanya tahu je. Tapi kita tak action. Semua cakap ubat sebab. Apa actionnya? Actionnya adalah ketika tengok ubat, kalam basmalahnya mana? Dah sebut bismillah dah. Memanglah kita dah bismillah makan. Tapi ingat, setiap perkara itu mesti dengan kefahaman. Nak tahu perkara itu jadi tidak, lihat sejauh mana faham ke tidak pada perkara itu. Sekiranya faham, maka jadinya tinggi. Sebab itu berbeza ulama-ulama yang mana sudah menjiwai ataupun ahlullah. Itu dia sebut Allah tu berbeza dengan orang yang tidak faham, dengan tidak merasai mungkin, tidak mampu lagi melihat mungkin. Dia sebut Allah biasa je. Allah. Tapi bagi yang dah merasai, dah mengenal, dah menghayati, sebut Allah itu, yakin sungguh dia. Itu dia panggil hakul yakin. Hak, dia dah sampai martabat hak ni, maksudnya dah sebati. Tapi tak apalah, kita itu urusan Allah. Mana nak bagi kita level mana, itu hak Allah. Cuma kita sekarang dengan ilmu, kita mula susun balik lisan kita ini dengan kalam basmalah. Kemudian yang lain nak cakap lepas pada tu, mungkin borak-borak kan. Borak lah, cerita macam mana boleh sakit, macam mana gini-gini. Doktor cerita lagi ni, kita dengar lah. Kalau kita cakap pun, yelah. Tak apa, kita dah ikat dari awal. Jadi, tengah-tengah tu, sekiranya percakapan yang basic. Perbualan harian. Tak mengapalah. Sebab dari awal dah buka. Lepas tu nak tutup balik, baru kita dah settle, kita renung balik. Okeylah, semua dari Allah. Kita nafikan, kita kembalikan semua. Betul. Ini dia buka pun tidak, tutup pun tidak, tengah-tengah habis, terbagai ya. Bukannya istilah sebut kalam basmalah, terus diam, kerah kat situ. Awak tak cakap ni. Kalam bismillah aja. No pula dia kan. Bila kita dah mulakan, tiada ada mudarat, dah selesai, kemudian nak manfaat sampai, di tengah-tengah tu nanti adalah perbincangannya, boraknya, cakapnya. Tapi sebab awal kita dah ingat. Awal kita dah sebut. Jadi ataupun kita sebut berkali-kali. Kejap-kejap ingat, kita sebut balik. Apa tu borak? Kejap-kejap ingat, kita sebut balik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah benar, Tuan Ilyas. Mantap. Tiada manfaat pada kuliah malam ini. Mereka manfaat hanya pada Allah. Sebab tu manfaat itu dengan Allah gantikan dengan faham. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mayuridillahu bihi, siapa yang Allah nakkan dia kebaikan. Allah bagi, bukannya dengan kuliah ni dapat. Tetapi jalan itu mesti jalan yang Allah redha, maka insya-Allah chances nak dapat tu tinggilah. Dari Allah, dengan Allah, kerana Allah. Dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Boleh. Boleh Tuan Mak Aziz. Luar biasa. Alhamdulillah. Jelas. Allah ampun dosa terus taubat. Masya-Allah. Baru tahu ke cikgu ini hari? Nah, cikgu pergi memang Allah gerakkan nak pergi ataupun ada dah simptom dah sebelum ni? Masya-Allah. Tak apalah cikgu ya.
Sakit memang penghapus dosa. Orang sihat tu yang tak ingat. Yang bahaya tu yang sihat tak ingat. Yang sakit ni Allah bagi ingat. Kan? Nabi kata mafhum hadis, yang banyak lupa sihat dengan lapang, bukan sakit. Sakit insya-Allah ingat. Dan saya sihat yang bahaya. Sebenarnya kalau dalam kita mengaji dalam bab hakikat ni, yang bahaya sakit. Yang bahaya sihat. Bukan sakit. Sakit tak bahaya. Tak ada mudarat pada sakit. Sebab mudarat dia buat ingat, itu maknanya dia sihat. Mana cikgu? Mana cikgu sihat lah ni? Sebab cikgu ingat. Mana yang sihat tak ingat, itu sakit. Itu orang sakit. Qalbun marid dia panggil. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh ke sebut untuk musibah yang seperti itu? Boleh. Kan saya tulis kat sini, Puan Siti Zabidah, pada apa? Pada situasi, pada makhluk, pada keadaan sebut. Tak ada mudarat pada jam ini, tak ada mudarat pada kereta yang rosak ini. Yelah, dah rosak. Kita tak naklah mudarat, kan rosak dengan macam-macam hal boleh berlaku dengan keadaan rosak itu. Kita nak biar rosak, minimum je rosak itu. Kita minta Allah bantulah. Jumpa dengan orang yang boleh repair dengan elok ke, ataupun kerosakan itu berlaku pada tempat yang ada orang tolong, Allah datangkan, macam-macam cara lah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, jadi sedang nyemah mata Allah SWT. Khair. Yang sihatlah bahaya, sebab sihat lupa. Yang bahaya tu lupa, bukannya sakit. Kalau sakit tu dia ingat, oh sihat, alhamdulillah. Kalau susah itu menyebabkan dia dekat, oh sihat itu, alhamdulillah. Tapi senang dia lupa, oh itu bahaya. Itu yang paling susah sekali. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ya, Puan Elfitra Amir. Dah amal alhamdulillah haza min fali rabbi. Nampak nah kesannya subhanallah. Subhanallah. Syukur alhamdulillah. Bila nampak kesan tu, kita seronok. Sebab apa? Sebab nampak Allah berkuasa. Kita seronoklah. Kita seronok. Makin, Allah hebatnya Allah. Tu yang bila cerita, oh ada kesan Ustaz. Subhanallah. Sukalah. Kan? Memang itu pun yang kita nak. Tiada mudarat. Tiada ada mudarat. Puan Bunga Lawang. Tiada ada. Bukan tiada mudarat. Tiada ada mudarat. Mudarat ada. Hanya. Tu. Letak betul-betul dia punya kalimahnya. Tiada. La. Ada. Nak nafikan ada. Nak nafikan mudarat dua. Sebab mudarat dengan ada dua-dua tu boleh wujud serentak. Mudarat. Itu mudarat je. Tiada mudarat. Mudarat apa? Yang diadakan. Tiada ada mudarat. Lepas tu, pada mana? Yang ada mudarat tu kat mana? Pada benda ni. Oh, lepas tu, habis kalau tiada ada mudarat pada sakit, mana tempat mudarat ni? Mudarat hanya ada pada Allah. Letakkan balik. Ada pada Allah. Begitu cara dia. Masya Allah, Ustazah Janita. Dengan lafaz basmalah tidak terkesan dengan keadaan nampak semua dari Allah. Mantap. Masya Allah. Tidak ada kefahaman lah Ustaz. Ya. Dia mesti dengan kefahaman. Kalau menyebut tanpa dengan kefahaman, maka itu sebutan yang batil. Bukan dengan Allah. Allah, bila kata dengan Allah, mesti dia akan faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Puan Anita, selepas amalkan, apa yang diamalkan tu? Allah banyak membantu dan ujian. 15 tahun sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa tu? Puan Anita Ali. Ya Puan Aisyah Faris, itu ada ilmu Allah. Puan Aisyah Faris pun antaranya, alhamdulillah Allah izinkan dia Puan mengikuti pengajian ini. Apa yang Puan cerita kat saya tu itu hari? Sakit apa? Alhamdulillah Masya Allah. Sebab kita cerita tentang sifat. Sebenarnya isi ataupun kandungan pengajian kita, Hakikat Kehidupan Lisanul Haq ini, seboleh-boleh kita nak bagaimana nak menterjemahkan seluruh nama-nama Allah itu dalam kehidupan. Itu misinya sebenarnya. La ilaha illallah tu kan. Jadi bila tanpa sedar, tanpa kita
perasan lah. Sebenarnya kita tak perasan benda tu sedang mengubati. Sebab benda tu dalaman kan. Sihat, ini kan kerja Allah. Tapi bila kita buat kerja kita, kita belajar, kita faham. Sebenarnya itu proses penyembuhan. Proses penyembuhan. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Malam semalam motor minyak habis-habis sampai rumah. Masya Allah. Nampak kan Allah Ta'ala tu. Alhamdulillah. Allah bagi sampai. Bukan motor. Bukan motor bagi sampai. Dengan manfaat Allah menyebabkan motor itu walaupun nak habis minyak sampai. Tidak ada benda pada penyakit kumudarat, hanya ada pada Allah. Ya. Alhamdulillah. Panic attack. Ya Puan Asha Perry. Panic attack. Panic attack sehingga menggigil kan. Masya Allah. Sekarang macam mana labelnya? Habis hilang terus atau macam mana? Puan Asha Paris, interview lah pula kita malam ni. nak penghujung siaran dah. Allahumma salli ala Muhammad. Masa saya dulu ada masa pada anak dok cakap state 2, 3 dok teruk tapi tak menang teruk. Alhamdulillah Puan Sakinah ya. Bila dah faham sekarang lagilah kita kena kembalikan pada Allah SWT. InsyaAllah kembali dengan kefahaman, bukan dengan sebutan semata-mata. Baik, satu lagi. Dalam kita menyebut, bila kita sebut basmalah, kalam Allah, asma Allah ni, dia dalaman ya. Dalaman, ni kerja dalaman. Kadang-kadang kita sebut dengan bermain di bibir, hanya manis di bibir, dia akan jadi fitnah. Dia kalam Allah ni, dia dalam hati. Dia kerja hati, bukan sekadar kerja bibir. Bibir ni sebenarnya dia terjemahkan daripada tadi tiada ada mudarat macam tu. Tiada ada mudarat pada penyakit ni. Mudarat ada pada Allah. Tapi kalau kita ya Allah ya Rahman ya Rahim, kita sebut tapi kita tak faham. Itu hati-hati, kadang-kadang fitnah tu nanti. Kadang-kadang kita amal zikir-zikir itu tanpa kita faham, tanpa kita mengikut jalan kefahaman, kita baru belajar tahu sifat Allah ini amalkan begini. Tapi kita tak menghayati. Bila kita sebut dengan asma-asma itu tanpa kita faham, sekiranya itu tidak mengikut kehendak Allah, tak jadi fitnah. Ya Rahman, Ya Rahim, rumah tangga ni moga kekal abadi. Tengok-tengok bergaduh lepas tu. Allah orang kata, tadi Ya Rahman, Ya Rahim tu apa cerita? Dah tak pasal-pasal. Yang musawir, yang maha merancang katanya. Kemudian yang mutakabir semualah dia susun balik nama-nama tu dengan harapan dengan asma itu menjadi sebutan. Bukan. Itu asma Allah Ta'ala itu untuk bahasa jiwa. Untuk kita hanya macam contoh malam ni, nampak. Dengan kalam basmalah, cuba tengok. Keluarlah tiada ada mudarat. Nampak? Kan kalam bahasa kita sebut tu. Tak ada mudarat, tiada ada mudarat ni pada penyakit ni. Itu sebenarnya nak diterjemahkan. Yang itu semua dalaman pakai. Sebab itu makam gaib itu supaya dia pasak. Jangan main di bibir nanti luncur katanya tapi tidak memahami. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Puan Sakinah. Hazza min fali Rabbi. Subhanallah. Oh ya, Puan Anita ni, ya. Masya Allah. Hazza min fali. Alhamdulillah, total wa'afiat. Masya Allah Puan Asyabari. Subhanallah. Hazza min fali Rabbi. Ini semua kehendak Allah. Masya Allah. Total Subhanallah. Panic attack ni. Kadang-kadang kita cari jalan macam-macam. Rupanya benda ni boleh dihilangkan dengan tingkatkan kembali kefahaman. Sebab tu apa pun masalah kita, balikkan kepada kefahaman dia. Kita kena fahamkan diri kita balik. Sebab kita ada kekuatan yang lebih besar yang sedang berada dengan kita. Ini kekuatan Allah. Dan Allah menguasai jiwa kita, roh kita. Dan kita boleh tundukkan keadaan yang sedang berlaku itu. Masya Allah. Seronok bila kita nampak kuasa Allah tu dengan hilangnya mudarat pada panic attack itu. Kemudian Allah gantikan dengan manfaat. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebab ya ada, alhamdulillah, ya benar. Subhanallah. Khair.
Merasai kalam basmalah Ustaz. Macam mana nak merasai kalam basmalah Ustaz? Dia kena memahami baru merasai, Tuan Mat Yazid. Nak memahami kena ulang banyak kali. Itu je. Faham, buka balik syarah, ulang. Fahamkan apa peranan kalimah Allah itu dalam hidup kita. Apa kesan dia? Apa kesan kita faham? Maka akan datanglah bila kita memahami, datanglah merasai. InsyaAllah. InsyaAllah. Allahumma salli ala. Ya Tuan Haji Mak Fauzi, sampai sekarang tak sakit gigi dah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hazza min fadli Rabbi. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Puan Rosliza, asbab tag. Tu, oh Masya Allah. Tengok asbab tag. Subhanallah. Tanpa sedar ni. Pahala ni, sebab tu jangan berhenti tag kawan-kawan sahabat-sahabat. Ada yang memerlukan di luar sana. Subhanallah. Alhamdulillah. Niat nak pergi umrah, duit tak cukup. Allah ya ghani ya mughni, zahirkan sifat dengan mencukupkan hadis seorang sponsor bertiga proses belajar. Allah bagi nak. Subhanallah. Tengok, pergi umrah dengan Allah ke dengan duit? Dengan Allah sifatnya. Tengok, Ustaz Zanita dah dapat dah kesannya. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Banyak dipanggil apa? Kesan daripada kalimah-kalimah yang dah diamalkan, dan subhanallah, ingat apa pun yang kita nyatakan itu dah kembali kepada menunjukkan kesan hebatnya asma Allah, kalam Allah. Inilah kalam basmalah yang kita nak terjemahkan dalam hidup kita. Lagi banyak kita cerita pasal kalam ini, lagi dekat, lagi tajam dia punya kesan dia, insya-Allah. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbahasan insya-Allah. Kita akan sambung lagi syarahannya. Baik, jadi cukup setakat itu, saya kira cukup setakat itu dulu pada malam yang penuh barakah ni. Nah, besok siapa ada kelapangan, mari keluar subuh dekat Masjid Karya Bangi. Jauh sikit lah kat Bangi. Tapi mana area Bangi tu, mari datang. InsyaAllah, yang mana ada kelapangan nak ikut pergi ke ziarah. Mungkin saya akan fitnah kolbu kat sana di makam Datuk Maharaja Lela dengan Datuk Makam Dok Said. InsyaAllah, biiznillah dengan izin Allah. Baik, saya kira cukup setakat tu. Alhamdulillah. Pengalaman lama semasa sakit mesti lepas solat berdoa, anda ada gangguan serta kotoran tubuh, muka Allah bantu terus dengan muntah. Masya Allah. Tengok, Tuanku Faiz, benar. Kadang-kadang kita cari jalan, macam-macam jalan kan. Dalam sekali kita betul-betul faham, nampak Allah, kita betul-betul serah pada Allah. Tengok Allah bantu. On the spot. Subhanallah. Alhamdulillah. Tengok, keluar semua cerita kebesaran Allah, nampak. Dia mesti ikut topik-topiknya, bila keluar-keluarlah. Subhanallah, Alhamdulillah. Ya Tuan Haji Mak Muda, bukan 3 bulan, mantap, bagus, Subhanallah. Kita boleh dengar cerita-cerita begini, kekuasaan Allah itu menambah yakin. Antara tambah yakin nak merasai, banyakkan baca dan dengar tentang kebesaran Allah Ta'ala. InsyaAllah, banyakkan perkongsian-perkongsian begini yang bermanfaat. Ini baru perkongsian yang bermanfaat, perkongsian kebenaran. Bukan perkongsian pengalaman. Kalau pengalaman, dok cerita apa yang dilalui. Allahumma salli ala Muhammad. Ingin nak jual seminar cabaran. Oh, jangan jadikan kewangan itu cabaran. Jangan tercabar dengan kewangan puan Islam di hati. Itu bukan syarat, malah bukan matlamat. Yang penting mahu. InsyaAllah, bismillah. Dengan Allah. Baik, jadi saya kira cukup setakat itu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Dan insyaAllah kita ketemu lagi pada siri pengajian yang seterusnya. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas perhatian yang diberikan, kerjasama yang diberikan. Moga-moga siapa sahaja yang sedang melalui ujian-ujian yang berupa kesusahan, Allah lapangkan, Allah mudahkan, Allah angkat mudarat. Tiada ada mudarat pada apa sahaja yang sedang berlaku pada semua yang menonton pada malam ini. InsyaAllah,
Mudarat ada hanya pada Allah dan dengan manfaatnya hanya ada pada Allah, tiada ada manfaat pada semua penyelesaian yang ada di atas muka bumi. Mereka manfaat hanya pada Allah, maka Allah turunkan manfaatnya untuk kita menyelesaikan semua permasalahan yang berlaku dalam hidup kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang menonton semuanya Allah pilih kita semuanya insya-Allah dimasukkan dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.